Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Azam bin Azamiruddin, pelajar Diploma Keuangan Islam semester 3, nombor matrik 200700180. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kaedah fiqhiyah muamalah dari buku Qawaid Fiqhiyah bab 3, kaedah 1 hingga 8. Subjek Qawaid Fiqhiyah, kod subjek KDK 2073. Nama pensyarah Ustaz Mujibur Rahman bin Muhammad Saleh. Selamat mendengar apa yang akan dibentangkan dan semoga semua mendapat manfaat daripada ilmu yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan kaedah pertama. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadullu dalian ala tahrimuha. Pada asasnya semua cara atau kaedah muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Dalil yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat ke-29, artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dalil Al-Quran yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Hadis Rasulullah bagi kaedah ini riwayat Al-Baihaqi dari Ubaidi bin Amir radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah SAW bersabda bahawasanya, aku tidak akan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan kitabnya, dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Hadis yang kedua dari Baihaqi, riwayat Baihaqi dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Artinya apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa yang didiamkannya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafannya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun. Hadis ketiga riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, artinya, kamu lebih mengetahui tentang urusan dalam keduniaanmu. Antara penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor haram zatnya, haram li zatihi. Yang kedua, haram selain zatnya, haram li ghairihi. Yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Aplikasi kaedah dalam muamalah. Pada asalnya semua muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Yang pertama, syariat Islam menghalalkan jual beli, tetapi terhadap jual beli sistem munabazah dan mulamasah, para ulama melarangnya. Jual beli munabazah iaitu jual beli dengan sistem melempar sesuatu benda kepada barang yang akan dibeli. Yang kedua, para ulama melarang jual beli dengan cara pembeli mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka tiba di pasar, atau menjual buah-buahan sebelum matang. Pengharaman menjual bahan makanan yang dibeli sebelum menerimanya, pengharaman menjual kotoran, dan lain-lain. Kaedah kedua, al-aslu fil manafi'il hallu wal madaril haramati bi adillati syar'iyyah. Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan adalah haram dengan petunjuk syariat. Dalil Al-Quran untuk kaedah ini dari surah An-Nisa ayat ke-111, artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalil seterusnya dari surah Al-An'am ayat ke-17, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Kaedah kedua iaitu pada dasarnya semua yang bermanfaat ataupun halal pada dasarnya semua yang bermanfaat adalah halal,
dan yang membahayakan adalah haram dengan petunjuk syariat. Kaedah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa sahaja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandungi manfaat dan tidak mengandungi mudarat adalah dibolehkan. Tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandungi mudarat, maka ianya adalah diharamkan. Aplikasi kaedah dalam muamalah. Kaedah iaitu pada dasarnya semua yang bermanfaat adalah halal. Demikian pula yang saling membahayakan adalah haram dengan petunjuk syariat. Yang pertama, semua bentuk jual beli dibolehkan para ulama kerana jual beli itu mengandungi manfaat. Tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang ada unsur riba kerana riba mengandungi unsur kemudaratan. Yang kedua, musyarakah diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Tetapi musyarakah menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang bermusyarakah itu tidak jujur seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana, bukan seperti yang disebut dalam akad, atau menyembunyikan keuntungan, maka musyarakah itu menjadi terlarang. Yang ketiga, muamalah dibolehkan oleh Islam kerana mengandungi manfaat dan tolong-menolong di antara sesama manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu mengandungi unsur penipuan ataupun penindasan, maka muamalah itu menjadi haram. Seterusnya kita terus kepada kaedah yang ketiga, iaitu al-aslu fi sifatil aridah al-adamu. Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Dalil Al-Quran untuk kaedah ini daripada surah Yunus ayat ke-36, artinya, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan sahaja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalil hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya. Kaedah fiqhiyah muamalah yang ketiga ini merupakan bahagian dari kaedah al-yaqin la yazalu bisyak, iaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan syak. Iaitu kaedah ini diambil dari al-asl daripada bara'atul zimmah, itu hukum pokok, hukum asal yang kuat adalah bebas seorang dari tanggungjawab. Yang dimaksud dengan al-aridah as-sifatu, iaitu sifat-sifat yang baru adalah sesuatu hal atau keadaan yang tidak ada bersama yang asalnya, melainkan baru ada setelah itu. Seterusnya, aplikasi kaedah muamalah yang ketiga. Kaedah iaitu pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada. Dalam akad jual beli, apabila terjadi suatu perselisihan antara penjual dan pembeli, di mana satu pihak mengatakan bahawa akad jual beli yang diadakan itu mempunyai syarat tertentu, sedangkan pihak lain mengatakan sebaliknya bahawa akad jual beli ini diadakan tanpa adanya suatu syarat. Dalam perselisihan ini, maka perkataan yang akan dipegangkan adalah akad jual beli tanpa digantungkan dengan suatu syarat. Kerana penggantungan suatu syarat adalah sifat yang baru hadir dan yang asalnya adalah tidak ada penggantungan suatu syarat. Yang kedua, apabila pelaku mudharabah mengatakan saya tidak untung, sedangkan orang pemilik modal menetapkan keuntungan itu, maka perkataan pelaku mudharabah yang dianggap dibenarkan kerana asalnya pelaku mudharabah itu tidak untung. Yang ketiga adalah apabila ditetapkan hutang kepada seseorang yang dengan pengakuan dia mengaku telah membayarnya, sedangkan orang yang memberi hutang mengingkari atas pembayaran itu, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang memberi hutang kerana pada asalnya pembayaran itu masih tidak ada. Yang keempat adalah jika ada bekas isteri meminta nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan hal itu telah ditetapkan oleh hakim
lalu suami mengaku bahawa dia telah memberi nafkah kepada mereka, iaitu anak-anaknya, maka perkataan yang dibenarkan atau yang harus dipegang adalah perkataan suami yang disertai sumpah, sekalipun asalnya dia tidak memberi nafkah, kerana dalam akad nafkah, dalam pemberian nafkah pada asalnya adalah nafkah itu adalah ada, walaupun suami itu tidak memberikan nafkah. Seterusnya kita pergi kepada kaedah fiqhiyah muamalah yang keempat, adalah al-aslu fil aqd ridha al-muta'aqidaini wa natijatuhu hiya ma iltizamahu bit-ta'aqud. Asal usul pada akad adalah keredaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu. Dalil yang pertama untuk kaedah ini adalah dari surah Al-Maidah ayat pertama, artinya hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang kedua dari surah An-Nisa, artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iaitu artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Kaedah fiqhiyah muamalah ini berkaitan dengan akad dalam muamalah yang terjadinya dua perjanjian atau lebih, kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, maka terjadilah perikatan tersebut. Kita kongsikan sedikit menurut akad. Apakah itu akad? Akad menurut istilah iaitu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syarak, yang menetapkan keredaan kedua belah pihak. Jadi jual beli itu adalah terdapat akad jual beli, dan seperti yang kita tahu terdapat akad nikah dan sebagainya. Iaitu kenapa diberikan nama akad? Kerana terdapatnya suatu perikatan ijab dan qabul, penerimaan dan penawaran yang dibenarkan syarak, yang menetapkan keredaan kedua-dua belah pihak. Jadi setiap akad ini akan menjadi cacat apabila terdapat faktor-faktor yang merosakkan keredaan seseorang adalah keredaan seseorang. Jadi faktor yang merosakkan keredaan seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, paksaan, sama ada paksaan dari pihak penerima ataupun paksaan daripada pihak pemberi tawaran. Yang kedua adalah kekeliruan atau kesalahan, iaitu kekeliruan pada jenis atau sifat objek akad tersebut. Yang ketiga adalah penyamaran harga barang. Yang keempat adalah penipuan, iaitu menyembunyikan cacat ataupun kekurangan pada objek akad. Dan yang kelima adalah penyesatan. Seterusnya adalah aplikasi kaedah fiqhiyah muamalah bagi kaedah yang keempat. Yang pertama, kaedah ketika terjadi suatu akad, jika salah satu pihak tidak rela dengan akad tersebut, maka akad itu dipandang adalah tidak sah ataupun batal. Yang kedua, dalam akad hibah, bila mana pihak yang memberikan atau mau mengadakan akad tersebut kerana adanya paksaan, maka akad itu tidak sah. Meskipun pada mulanya terjadi suatu akad itu merupakan kehendak kedua-dua belah pihak, namun apabila kemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandungi penipuan. Seterusnya, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak kerana merasa dirugikan dengan adanya penipuan yang ada pada iltizam tersebut. Dengan demikian, akad jual beli menjadi batal. Kerelaan antara kedua pihak ini ada disebut dalam Al-Quran yang bermaksud melainkan yang halal, iaitu yang kamu makan, bahawa harta benda perniagaan itu dilakukan rela sama rela di antara kamu. Allahul Azim, ayat surah An-Nisa ayat ke-29.
Kita terus kepada kaedah kelima, ar-ridha bisyai'in ridha bima yatawalladu minhu. Keredaan dengan sesuatu adalah redha dengan akibat yang terjadi daripadanya. Dalil Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-29, artinya dengan suka sama suka di antara kamu, antara minkum. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, artinya sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka. Kaedah fikih muamalah ini adalah sebagai kelanjutan dari kaedah al-aslu fil aqd ridha al-muta'aqidaini wa natijatuhu ila ma yajruhu muta'aqid. Pada dasarnya akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Hasilnya apa yang saling diucapkan oleh perkara iaitu bahawa bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka oleh masing-masing dan tidak berasaskan oleh paksaan salah satu pihak, dan di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan kezaliman yang merugikan salah satu pihak. Aplikasi kaedah fikih muamalah, strategi yang pertama, keredaan dengan sesuatu adalah redha dengan akibat yang terjadi daripadanya. Yang kedua, apabila seseorang yang telah redha membeli barang yang telah cacat, maka cacat itu bertambah berat, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali dia harus menerima barang tersebut. Yang ketiga, apabila seseorang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan hutangnya telah mengizinkannya dengan keredaan kepada penggadai untuk memanfaatkannya, kemudian ternyata barang yang digadai itu terdapat kerosakan, maka si penggadai itu tidak harus menanggung kerugiannya kerana kerosakan tersebut timbul dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh orang yang menggadaikan itu. Seterusnya, jika seseorang perempuan reda dikahwini oleh seorang pemuda yang melarat, iaitu ataupun sakit ataupun susah dengan kehidupannya, dan setelah kehidupan rumah tangga berjalan beberapa bulan, keadaan suami bertambah melarat, maka gugatan isteri untuk memfasahkan perkahwinannya di muka hakim pengadilan agama disebabkan ketidakmampuan suaminya memberi nafkah tidak dibenarkan, kerana kemelaratan yang kemudian adalah lahir dari kemelaratan asalnya yang telah diredakan oleh isteri. Seterusnya, kaedah ke-6, dalil Al-Quran dari kaedah yang ke-6 dari surah Al-Baqarah ayat ke-173, artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ayat seterusnya dari surah Al-Ma'idah ayat ke-3, maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Ayat yang ketiga surah Al-An'am ayat ke-145, siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas, artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Kaedah ini berbunyi al-hajatu tunazzilul manzilah ad-darurah ammah kanat aw khassah. Hajat itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Keringanan itu bukan hanya terbatas pada hal yang darurat sahaja, tetapi terdapat pula pada yang hajat, atau dengan kata lain bahawa keringanan itu dibolehkan juga pada hajat tertentu sebagaimana dibolehkan pada yang darurat. Aplikasi kaedah fikih muamalah, yang pertama, untuk menjaga keperluan orang yang ramai dalam menghindari spekulasi para pedagang, maka pemerintah dibolehkan untuk membataskan atau menetapkan harga-harga barang asal yang dijual belikan, meskipun sebenarnya tindakan pemerintah itu membuat kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Yang kedua, laki-laki diperkenankan berhadapan muka dengan perempuan yang bukan muhrimnya dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam bermuamalah. Yang ketiga, kerana dihajatkan
oleh para manusia pada umumnya, maka menjadikan suatu upah atau hadiah kepada sesiapa yang berjasa itu dibolehkan, meski menurut qiyas tidak dibenarkan kerana di dalam hadiah terdapat sesuatu yang tidak jelas. Yang keempat, kerana sesuatu hajat yang mendesak dan bukan kerana hiasan semata-mata. Seseorang dibolehkan menambal kapalnya yang retak dengan bahan dari perak. Yang terakhir sekali, terdapat suatu alasan yang bersifat darurat atau hajat tertentu tidak boleh diadakan keringanannya yang dengan penyimpangan dari hukum. Seterusnya, kaedah fiqhiyah muamalah yang ketujuh, iaitu al-ibrah fil uqudi lil maqasid wal ma'ani la lil alfadhin wal mabani. Dan dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Hadis dari Muslim radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya, dan siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana ingin memperoleh harta dunia atau kerana perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut adalah kerana hal tersebut. Kaedah fikih muamalah ini adalah kaedah cabang daripada kaedah asas yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung kepada niat. Seterusnya, aplikasi kaedah fikih muamalah untuk kaedah yang ketujuh. Contohnya, yang pertama, lembaga sosial A memberi bantuan darah kepada para penderita sakit kekurangan darah dengan pembayaran seharga RM10,000. Ini harus diartikan dengan akad jual beli dan bukan tabarruk. Contoh seterusnya, seseorang si A memberi hadiah baju kepada si B, tetapi dengan syarat si B membayar baju itu dengan harga RM100. Maka transaksi ini harus diartikan akad jual beli dan juga bukan tabarruk. Contoh seterusnya adalah pinjaman dengan syarat dibayar adalah akad ijarah, iaitu sewa menyewa. Apabila ada seseorang berkata kepada orang lain, saya pinjamkan kereta ini dengan bayaran 500 untuk kamu pergunakan hari ini. Kemudian orang itu menjawab, saya terima. Maka akad ini adalah akad ijarah, iaitu sewa beli, dan bukan akad i'arah, pinjam meminjam. Seterusnya, kaedah terakhir iaitu kaedah ke-8, idza batala syai' batala fi dhaminihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batallah apa yang ada di dalamnya. Dalil untuk kaedah ini dari surah An-Nisa ayat ke-29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu. Maksud dari kaedah fikih muamalah di atas bahawa apabila dalam transaksi salah seseorang membatalkan akadnya, maka batallah apa yang ada di dalamnya, iaitu apa yang diakadkan oleh mereka. Seterusnya, aplikasi kaedah fikih muamalah untuk kaedah yang ke-8. Contohnya, apabila si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterima. Apabila si penyewa barang membatalkan harga sewanya, maka batallah hak pemanfaatan barang yang telah diberikan. Seterusnya, apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, maka batallah kewajipan dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut. Seterusnya, akad jual beli dapat dibatalkan oleh si pembeli dalam masa khiyar, baik khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Semoga semua pendengar mendapat input dan ilmu baru untuk diaplikasi dalam kehidupan saya. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.